Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini Jumaat 1 hari bulan April 2022 bersamaan dengan 29 Syaban 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Boleh pakai dua, Mu'min boleh, Ghafir pun boleh. Dia ada dua nama. Satu surah ada dua nama. Dan juga untuk rekod sejarah, setelah 2 tahun kita solat berjarakkan, ada hak jarak ikut SOP sungguh, sampai 1,5 meter. Soh, pelik lah, jarak terlalu jauh. Ada yang ambil 1 meter, ada yang asahkan jarak. Tapi Alhamdulillah, dengan izin pemerintah, mulai hari ini 1 hari bulan 4, kita dibenarkan untuk rapat balik saf. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya nikmat ini tidak lagi ditarik. Nikmatul amni wal istiqrar, nikmat ihya as-sunnah, dapat diteruskan sampai bila-bila, tidak ada lagi gangguan daripada wabak-wabak ataupun apa saja. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin kata. Para pelajar sekalian, sambung dengan tafsir kita surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, juzuk yang ke-24. Ayat yang kita akan baca hari ini bermula ayat 47 sampai 50. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang golongan kafir, pengikut dengan bos, saling berbantah di dalam neraka. Dia balas dalam neraka. Allahu Akbar. Atas dunia nampak baik, dalam neraka hangit kelahi. Mereka cuba-cuba merayu kepada malaikat, kok ada ringan sikit, boleh tamatkan dia punya tempoh, boleh keluar, boleh balik ke dunia, macam-macam. Maka Allah nyatakan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa orang kafir, seruan orang kafir itu sia-sia je, tak ada siapa layan, tak ada siapa peduli. Baiklah para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mula pengajian kita ini dengan baca ayat yang kita nak tafsir atau tadabbur ini. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1029. 1029, itulah ayat yang kita akan baca. Muka suratnya 1029 ayat 47. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين اسtakbaru inna kunna lakum tab'a
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Balik semula kepada ayat 47. Wa iz yatahajjuna finnar, dan ingatlah perkara yang berlaku semasa orang-orang yang kafir dan menderhaka berbantah-bantahan dalam neraka. Dia duduk balas dalam neraka. Dia balas apa? Tengok. Dia panggil munasabatul ayah. Susunan ayat ini Allah Ta'ala dah sebut dalam ayat-ayat yang lepas tentang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya diselar ataupun diazab dalam kubur. Pagi, petang berlakunya sedemikian. Kemudian ayat ini Allah gambarkan kepada kita penyesalan yang tak sudah-sudah, penyesalan yang tak berguna apabila puak kafir duk berkelahi sama dia di dalam neraka. Siapa dia? Di antara pengikut-pengikut golongan du'afa yang lemah-lemah ni dengan bos-bos, dengan ketua-ketua mereka. Kita kata tak seduk balas di sana, kalau nak berkelahi di sini atas dunia ni sebelum penyesalan yang tak ada faedah. Timbul soalan. Tanda soalan ni pelajar. Macam mana kita nak faham dalam ayat 46, ulama tafsir, ulama ahlus sunnah mengatakan ayat 46 an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan itu ayat tentang azab kubur. Tuh. Mendiang Fir'aun masuk kubur ke tidak? Fir'aun masuk kubur? Tak tahu. Tak tahu. Belum masuk kubur lagi. Tanda. Mendiang Fir'aun masih lagi di atas bumi. Di Arak sana sini. Yang duk buat pameran-pameran tu. Itu bukan itu replika je. Dia buat patung, dia kata ni Fir'aun. Tapi Fir'aun sungguhnya ada, belum masuk kubur lagi, duduk di Mesir. Bahkan dia masih lagi mengembara. Orang keluar dalam internet pasport Fir'aun. Dia pergi. Ana waktu pergi melawat Mesir dulu, nak pergi tengok muzium Fir'aun lah, nak pergi tengok. Orang Arab kata mafish, dia kata mafish. Tak ada Fir'aun. Gimana? Pergi Perancis. Kata tu ayah ni berderak lagi. Masih lagi jalan sana sini, dia sudah mati lama. Ini. Maknanya kita boleh simpulkan di sini bahawa azab kubur itu walaupun orang tak masuk dalam kubur, tapi azab itu para ulama kata adakah dengan tubuh semata-mata ataupun di atas ruh dia. Tubuh dalam kubur hancur juga. Berapa hari lepas pada tu hancur. Kan? Tinggal tulang, tinggal chip dia, ajbuz zanab dia panggil. Ekor bawah sekali tulang sulbi tu, ada ekor dia tu, tulang dia tu tak hancur. Dibakar tak angus. Dia akan tumbuh balik dari situ
apabila berlakunya kiamat nanti. Jadi Fir'aun tak masuk kubur. Macam mana kita nak faham azab kubur? Maka tanda pelajar, azab kubur itu tak semestinya ada tuan dalam kubur, tetapi ruh dia diazab. Di mana Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Walaupun tak masuk kubur. Ataupun kita, orang ni mati dalam laut. Mati dalam laut, nyemakan di ikan. Mana kubur dia? Mana kubur? Tak ada kubur kan? Kubur dia ikan. Perut ikan berak dah ni. Tak ada dah dia. Tapi azab kubur itu berlaku. Orang matinya makan di harimau. Mana kubur dia? Tak ada kubur. Hak sedap lagi, hak senang kita nampak, ada sebahagian daripada orang bukan Islam ini, dia bakar mayat. Debu mayat ada, debu ya ada. Body sudah hancur. Adakah dia tidak diazab kubur? Jawabnya kena. Maka disimpulkan bahawa azab kubur itu tak semestinya tuan ada dalam kubur. Dia panggil azab kubur itu dengan ruh dia, walaupun di mana dia berada tetap kena. Jadi Fir'aun walaupun cuma tak nampaklah dia duduk bertepik atas bumi ni, aduh sakitlah, ruh dia yang kena. Baiklah para pelajar sekalian, sekarang ini terjawab soalan-soalan yang berlega di kepala sebahagian daripada kita. Macam mana kena azab sedangkan dia tak masuk kubur? Itu nama dia. Fil ghalib, secara ghalibnya orang mati ni fa amatahu fa akbarah. Summa amatahu fa akbarah. Allah Ta'ala mati kau orang ni, masuk kubur. Itu secara tabiinya manusia akan masuk dalam kubur. Jarang-jarang tak masuk. Baiklah. Mari kita sambung ayat kita ni. Wa iz yatahajjuna finnar. Ingatlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat belaka. Hina yatajadalul kufar wa yatakhasamuna finnar. Ketika berbantah-bantah, berdebat-debat puak kafir, balah dalam neraka. فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء berkatalah semasa orang-orang kafir yang menderhaka berbantah-bantahan dalam neraka, iaitu orang-orang yang lemah yang menjadi pengikut, berkata kepada pemimpin-pemimpin yang sombong takabur. Dia panggil du'afa, pengikut. Dia kata ke bos-bos, dia kata apa? Inna kunna lakum tab'a. Bos, sesungguhnya kami telah menjadi pengikut-pengikut kamu. Kami ni pengikutmu. Fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Maka dapatkah kamu menolak dari kami sebahagian daripada azab neraka ini? Tolonglah, awak kau orang besar dulu, duk tipu kita atas dunia, kan? Duduk sesakkan kami dulu. Bantulah kita selesaikan, kurangkan sikit azab ni, sekurang-kurangnya. Bos kata apa? Bos kata apa? Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha. Orang-orang yang sombong angkuh, ketua-ketua pembesar itu pun menjawab, sebenarnya kita semua menderita bersama-sama dalam neraka. Mu tak tengok aku dengan mu sama kena bakar sini belakang. Mari duk rayu buat apa, tak ada faedah. Tidak ada jalan untuk kita melepaskan diri. Tak ada jalan dah. Masing-masing bawa dirilah, masing-masing ambil tanggungjawab, menerimalah azab apa yang mereka telah buat. Dia kata kita semua dalam azab, cakap apa kat awak ni? Inna Allah qad hakama bainal ibad. Kerana
Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukumnya di antara sekalian hamba-hambanya. Tak tahu apa dah, kita ni tetap dah Allah Ta'ala lah jatuh hukuman kepada orang yang derhaka, orang yang sombong, orang yang kafir. Tetaplah mereka ni akan diazab. Sedarlah, orang panggil dia khabar dah. Dia sedar dah waktu tu, innallaha qad hakama baina ibadihi bil adli. Allah Ta'ala telah menjatuhkan hukuman di antara hambanya dengan keadilan. Fala yu'akhidhu ahadan bi dhanbi ghairihi. Allah Ta'ala tak ambil kesalahan orang lain dicampak kepala atas orang lain. Dan setiap azab itu diberi mengikut apa yang mereka lakukan. Dan tidak ada siapa yang boleh lepas, boleh bantu, tolong menolong dalam neraka. Tak ada apa. Masing-masing terimalah azab. Masing-masing jalankan tugas. Masing-masing menerima apa yang sudah ada. Nak kata apa? Saya duduk kecek banyak. Orang Kelantan kata tak ada faedah, kecek banyak. Cakap banyak pun tak ada faedah dah kita ni. Pakai tunggulah apa yang terjadi. Baik para pelajar sekalian, tengok nota di bawah. Dia kata apa? Nota 1553. Yakni mereka mengakui bahawa Allah menetapkan hukumannya yang seadil-adilnya. Orang-orang yang beriman, syurgalah tempatnya. Allahumma ja'alna min ahliha. Kata amin belakang. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Dan orang-orang yang engkar, derhaka, sombong, takabur, nerakalah tempatnya. Allahumma ajirna minan nar. Kata belakang. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Tak mahu kita. Baik, puak-puak kafir ni cuba nak merayu. Dia rayu ke siapa? Dia rayu ke penjaga neraka. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam. Dan berkatalah pula orang-orang yang ada dalam neraka kepada malaikat-malaikat penjaga neraka Jahannam. Dia kata apa? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Malaikat, pohonkanlah kepada Tuhan kamu supaya dia meringankan sedikit azab seksa dari kami barang sehari. Kalau boleh cuti lah, cuti. Nah, cuti. Hari apa-apa, cuti sehari. Azab. Pakai duduk tidur guling gitu ya. Tak apa dah. Itu orang panggil angan-angan yang tidak kesampaian. Na'udzubillah. Jadi mari jumpa dengan malaikat penjaga. Dia kata malaikat, tolonglah malaikat, minta dengan Tuhan cuti satu hari. Nak rehat sekejap. Allahu Akbar. Malaikat kata apa? Tengok malaikat jawab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Mereka menjawab, malaikat penjaga neraka pun menjawab. Responlah. Layan juga soalan buat-buat ni. Kalau orang lain buat tak tahu ya. Apa mu cakap bodoh gini. Mu punya pasal minta nak kurang. Ada. Malaikat penjaga neraka menjawab, bukankah kamu telah didatangi oleh rasul-rasul kamu dengan membawa keterangan-keterangan yang menyatakan akibat kederhakaan kamu? Ada ke tak ada? Qalu bala. Mengaku buat kafir ni. Mengaku. Yang memari nak minta rayuan ni, sudah ada ke tidak rasul-rasul yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu yang menyatakan bahawa siapa yang derhaka, neraka. Siapa tak dengar kata, neraka lah tempat dia. Ada ke tak ada?
Qalu bala. Mereka menjawab, ya telah datang. Ini cara pelajar-pelajar kalau kita baca Quran, kalau kita nak tafsir terjemahan, kena ikut dialog dia tu. Barulah kita nampak, oh sedap, menarik kan. Kalau tidak baca tak tahu. Jadi kena berhenti ikut say. Jadi pembaca tadarus pun kalau boleh macam ni lah, berhenti gitu, barulah orang ikut tu, walaupun tak ada huraian, tapi kita dengar tu, kita nampak dia punya apa ni, isi kandungan tu. Alhamdulillah. Qalu fad'u. Malaikat kata, sudah sampai ya? Sudah tahu kamu? Ya, tahu dah. Qalu fad'u. Malaikat itu berkata lagi, jika demikian, maka berdoalah kamu sendiri. Kamu sendirilah doa. Minta dengan Allah Ta'ala, minta kurang. Ya Rabbi kurang. Aku malaikat tak mau. Sebab kamu tak dengar kata atas dunia dulu. Minta. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan ingat, doa permohonan orang-orang yang kafir pada saat ini hanya menyebabkan mereka berada dalam duka cita dan kecewa saja. Minta tak dapat, kan? Wa ma du'aul kafirin illa wa hum fi nari jahannam illa fi dhaya'. Sia-sia. Fa huwa ghairu musilin lil maqsud. Tak sampai dia punya hajat. Wala muhaqqiqin lil matlub. Tak terlaksana dia punya cita-cita, angan-angan. Fallahu la yastajibu du'aahum. Allah Ta'ala tak akan perkenankan doa mereka. Wala yataqabbaluhu minhum. Allah Ta'ala tak akan kabul. Duk neraka nak baru nak berdoa, mana boleh. Atas dunia dulu tak mahu pun. Atas dunia dulu dia doa juga waktu naik bahtera. Kebetulannya ombak kuat, gelombang kuat, barulah dia berdoa mencari-cari siapa yang boleh menyelesaikan masalah dia. Jadi para pelajar sekalian, alhamdulillah, itulah dipanggil huraian ringkas ayat kita ini, ayat 47 sampai 50, iaitu ayat dialog, bual bicara, perbalahan, bantahan di antara pengikut dengan siapa? Dengan orang yang diikuti. Di antara pak turut dengan yang diturut. Di antara orang lemah dengan bos-bos, mereka telah menjalankan satu dialog ataupun perbualan, perbincangan lagu mana nak selesai masalah. Jawabnya puak-puakmu tak akan selesai sampai bila-bila. Tak usah duduk, orang panggil, tak usah duduk buat rayuan lah. Rayuan itu tidak berguna sama sekali. Sebab apa tak berguna? Sebab sudah tamat tempoh rayuan. Nak rayu, nak merintih, nak apa, waktu atas dunia ni. Bukan sudah masuk dalam kubur, ataupun bukan sudah masuk dalam neraka, na'uzubillah. Jadi para jemaah sekalian, kita belajar awal, kesimpulan awal sebelum kita masuk pada fawaid, iaitu kita yang masih ada atas dunia, yang masih berada di atas muka bumi, sebelum masuk dalam perut bumi ini, ambillah kesempatan ini untuk beribadat kepada Allah, untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk menyesal sebelum penyesalan pada hari yang tidak berguna sama sekali. Jadi jawabnya nak sesal sekarang ke sesal setelah mati? Jawabnya menyesal lah ni, sebelum dicabut nyawa oleh malakul maut. Baik para jemaah, para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan ringkas kita tentang ayat ini. Sekarang ini kita berpindah pula kepada al-fawaid, beberapa faedah dari sudut tarbawi dan ilmiah. Faedah dari sudut pendidikan dan faedah dari sudut ilmiah. Yang pertama, tulis pelajar yang pertama, ayat 47
wa iz yatahajjuna finnar. Dan ingatlah perkara yang berlaku, tak berlaku lagi ni, akan berlaku nanti. Semasa orang-orang kafir yang menderhaka berbantah-bantahan di dalam neraka. Balas dah sama dia. Bos, buah kata serabut aku dia ni. Mu ikut aku apa dulu? Awak lah goda saya, awak lah kelentong saya. Kalau Kelantan kata, mu lah kecek aku. Belajar kecek Kelantan dah. Mana sedap? Kelentong ke kecek? Kecek. Budak Kelantan gitulah. Awak lah dulu buat mempengaruhi saya. Kelantan kata, mu lah kecek aku dulu. Tak ada faedah. Ayat ini tulis pada pelajar, dia punya faedah dianya, fihi ibratun li zu'ama'il umam wa qadatihim. Ketua-ketua, para pemimpin, presiden-presiden, tak kira lah presiden besar ke, presiden NGO ke, presiden rumah persatuan ke, presiden apa saja, hendaklah kita berusaha untuk jaga diri kita dari supaya berada atas landasan yang benar, landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab ketua-ketua ni dia ada pengaruh. Ketua ada apa? Ada pengaruh. Makna pengaruh, orang akan ikut dia. Itu makna pengaruh. Makna orang akan ikut dia. Jadi oleh kerana awak ada pengaruh, awak ada makanah, ada kedudukan, maka jangan sekali-kali menyalahgunakan pengaruh ini untuk menyesatkan orang lain, jangan. Maka dia akan sesak sekali, orang akan sesak sekali dengan dia. Ramailah pengikut-pengikut dia yang sesat. Jadi bila ketua yang menyesatkan orang, itu dia panggil dosa bersebab. Dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut, wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain, benar, tetapi dosa peribadi yang tak ada kaitan dengan orang. Tapi kalau dosa yang berkait, seperti ketua yang menganjurkan benda-benda yang tidak baik, maka dosa dia akan diikuti, dia akan menanggung dosa-dosa pengikut dia. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut, tanda surah Al-Ankabut ayat 13, wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim, mereka akan menanggung kesalahan-kesalahan pengikut-pengikut sekali dengan dosa dia sendiri. Besar tu berat pelajar bukan senang kan? Orang yang pengaruhi orang, dia akan menanggung dosa orang-orang yang dipengaruhinya itu. Itu satu, masih lagi dalam ayat yang sama. Isu yang kedua dalam ayat ini, bayanu anna man ata'a makhluqan, sesiapa dia taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla, maka nasib dia, bahagian dia, dapatlah seksaan itu. Siapa dia taat kepada makhluk untuk melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia ikut dengan cara sangkaan, dia ikut dengan nafsu dia, ikut apa saja, maka dia juga termasuk di kalangan orang-orang yang binasa. Karena itu dalam kaedah menyebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat pada makhluk untuk melakukan maksiat kepada Allah. Jangan. Kalau ada makhluk-makhluk, apa saja makhluk tak kira. Makhluk ni penguasa, makhluk ni ahli-ahli korporat contohnya, apa saja pun. Bahkan kalau bapa, ayah sendiri suruh anak dia tak tutup aurat, tak wajib anak tu taat kepada ayah. Suami kata kepada isteri, tak payahlah awak tutup aurat ni, leceh, kita zaman-zaman open, zaman terbuka sekarang. Pakai, saya tak suka tengok awak tudung. Wajib awak tudung. Derhaka kepada suami,
lebih baik daripada derhaka kepada Allah. Ingat, tulis itu, derhaka kepada suami lebih baik daripada derhaka kepada Allah. Suami itu berdosa, tapi tak wajib isteri taat pada suami yang suruh derhaka kepada Allah. Tidak wajib anak-anak taat pada bapa kalau bapa suruh derhaka kepada Allah lah. Tapi masalahnya bapa tak suruh derhaka, yang derhaka tak awak. Allahul musta'an. Jadi jangan sekali-kali apa dia taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga dalam ayat yang sama, dosa pengikut dengan dosa orang yang ikut sama dengan neraka belaka. Jangan kata saya tak bersalah, saya ikut je. Awak nak ikut tu pilih dulu siapa yang kita nak ikut. Siapa nak ikut? Awak nak ikut siapa? Ikut penagih dadah, ikut pengedar dadah, jawabnya penjara sekali lah you. Dalam agama kita berikut orang-orang yang menyeleweng daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeleweng daripada ajaran Al-Quran, tak payah ikut. Kalau ikut awak sesat sekali dengan dia. Itulah sepatutnya kita orang beriman kena ada kefahaman yang jelas. Perbuatan ini ikut sunnah Nabi ke tidak? Amalan ini diredai oleh Allah berdasarkan kepada huraian para ulama yang benar. Kalau tidak, pengikut ajaran sesat sekali sesat dengan toke-toke dia. Baik, sekarang ini kita berpindah pula kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ayat 48. Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha. Ketua dia kata, hei, cakap apa awak ni? Semua kita duduk neraka sekali ni. Lain kalau aku duduk atas, duduk bawah, minta tolong, okey lah. Ni aku dalam ni juga minta tolong apa awak ni? Ketua dia pun stres juga main lagu ni. Kan? Jadi ayat ini kata ulama tadabbur, kata ba'da qaulihi ta'ala, ayat ini datang setelah Allah Ta'ala cerita tentang keluarga Fir'aun masuk ke dalam neraka. Adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Dalam ayat 46 tu, masuklah keluarga Fir'aun tu dalam azab yang cukup dahsyat. Ayat ini hujjatun. Tulis pelajar. Ayat ini menjadi hujjah, menjadi hujjah keluarga Fir'aun diazab di alam barzakh. Di alam barzakh, tak kira sama ada dia masuk dalam kubur atau tak masuk. Hei, anak-anak pelajar, mak-mak, bapak-bapak pelajar sekalian, Fir'aun tak masuk dalam kubur. Pengikut Fir'aun masuk dalam apa? Ada laut, bukan masuk dalam kubur. Cuma ada sebahagiannya timbul balik. Ayat lain itu habis, yang tergelar di laut. Senang selesai masalah. Maka kita kena faham, tadi ana sebut di awal bahawa alam ini alam barzakh. Dikatakan azab kubur makna satu episod. Satu episod perjalanan hidup manusia selepas dia mati, ada soal kubur di sana, azab kubur. Bagi orang yang beriman dia selamat, bagi orang yang tak beriman dia kena azab. Tak kira dia masuk kubur ke, dia tenggelam dalam laut ke, dimakan oleh ikan, dimakan oleh serigala, dimakan oleh harimau, singa, ataupun dia dibakar, proses azab kubur itu berlaku. Maka menjadi kewajipan kepada kita para pelajar ni, baca, ingat ni, ingat ada doa kita ni. Doa setiap kali lepas solat kita, di akhir solat kita baca apa? Ikut belakang, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ingat baca ke tak baca? Alhamdulillah, kena baca. Jangan tak baca, jangan dimalas.
Jadi ini dia panggil zikir kita ni sangat penting. Doa ni. Yang tua, yang muda, hafal belaka doa. Akhir solat, sebelum salam, baca. Minta perlindungan dengan 4 perkara ni. Jangan tak minta. Yang tak minta kena minta, yang dah minta teruskan meminta perlindungan. Sebab takut sangat kita ni dalam azab kubur. Duduk seorang-seorang. Walaupun kita kata ada orang ni dia tanah kubur ayah dia, dalam tanah dia belakang rumah. Tapi tak ada faedah dah kita. Taklah kata malam-malam mari kita gali kat kubur ayah, kita tidur sekali dengan dia. Ada. Sianya kau mula ayah ni. Dia tidur seorang dalam kubur. Mari kita pergi korek-korek. Kali-kali tidur itu. Boleh? Tak ada faedah. Dia duduk alam lain, nama dia alam barzakh. Bukan alam kita. Maka ini yang kita takut. Takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main. Jadi Fir'aun dengan geng-geng dia dan termasuk orang lain pun yang telah derhaka kepada Allah Ta'ala, yang berhak untuk diazab, maka azablah mereka. Na'udzubillah. Allahul Musta'an. Kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, yang ketiga. Tulis ni pelajar. Faedah yang ketiga, bila pengikut mari minta dengan bos, supaya tolong, bos kata apa? Innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman di antara sekalian hamba-hambanya. Macam mana kita kata hamba dia derhaka? Timbul soalan, macam mana kita kata hamba Allah sedangkan dia derhaka? Pelajar tulis. Maksud hamba di sini al-ibadatul ammah. Hamba secara umumnya iaitulah al-ibadah al-kauniyah. Semua makhluk atas dunia ni makhluk Allah. Manusia dan jin semuanya hamba Allah. Maka di sinilah para ulama mengatakan al-ibadatu naw'an. Hamba Allah Ta'ala tu ada 2 kategori. Hamba Allah Ta'ala ada berapa? 2 kategori. Naw'ul awal ubudiyatun 'ammah. Hamba secara umum. Dia panggil al-ubudiyah al-kauniyah. Secara alam ni semua milik Allah. Yang berimannya, yang kafirnya, yang baiknya, yang jahatnya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Maryam. Surah Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua makhluk di langit dan di bumi akan datang bertemu Allah Ta'ala sebagai hamba. Jadi hamba di sini maknanya hamba secara umum. Dia panggil al-kauniyah. Secara alam ni semua ni hamba Allah Ta'ala. An-naw'us tsani. Tanda. Kategori yang kedua dia panggil ubudiyatun khassah. Perhambaan secara khas. Wahya al-ubudiyatus syar'iyyah. Iaitu perhambaan syar'i yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diperintahkan oleh Allah. Apa dia? Wahya tazallul. Merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syarak. Ini khas untuk orang yang beriman. Kita kata ini hamba Allah Ta'ala yang beriman. Semua makhluk ini hamba Allah Ta'ala secara kauni, secara alamnya. Begitulah keadaannya hamba Allah. Boleh faham dah? Jelaslah kita. Jadi kita semua ni alhamdulillah kata. Kita ni hamba Allah yang beriman. Baik. Nombor 4. Tulis perkara yang keempat. Bila ahli neraka ni minta malaikat tolonglah doa kurang-kurangkan sikit azab, malaikat tanya balik.
Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Hei, bukankah telah datang kepada kamu Rasul? Mari tak mari? Qalu bala. Mereka kata, ya, sudah. Tulis sini. Azab tu ada dua kategori. Azab dua kategori. Satu azab fizikal, tubuh dia kena bakar, kena pukul macam-macam. Satu lagi dia panggil azab secara qalbi, secara orang panggil jiwa dia kena azab. Jiwa dia kena azab. Azabul qalbi, dengan cara malaikat tempelak, malaikat perli, malaikat marah balik dia. Bila dia mari minta nak kurang azab, malaikat kata, awak ada Rasul mari? Ada. Lepas tu, kenapa kamu derhaka? Kenapa kamu engkar? Apa kamu tak dengar kata? Malaikat marah. Jadi marah tu dia panggil azab secara qalbi, secara jiwa. Macam kita jugalah tak? Dah lah polis dah gari tangan, ada kesalahan, dia bertanya pula, mu ni, itu dipanggil celaan. Dua bentuk azab. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Mulk, tulis surah Al-Mulk ayat 10, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Buat ahli neraka kata, kalau kita dengar cakap Nabi dulu, kalau kita dengar ucapan para pendakwah yang ajak kepada sunnah dulu, kalau kita berakal molek-molek berfikir dengan waras, tak ada lah kita duduk sini. Penyesalan-penyesalannya tidak berguna. Fa'tarafu bi zambihim, mereka mengaku dengan dosa dia, tak ada apa dah. Yang kedua adalah ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT tidak azab mana-mana kaum kecuali setelah datang pada mereka Rasul. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra ayat 15. Allah Ta'ala tidak azab mana-mana kaum kecuali datangnya Rasul. Kita hari ini Rasul sudah datang. Walaupun Nabi wafat, tapi kitab dia, Quran dia, sunnah dia masih ada. Kita yang menyampaikanlah, para pendakwah ini telah sampaikan. Yang terakhir, bunyi yang terakhir tu celek mata tak? Celek dah. Yang terakhir, tengok nak habis dah ni. Allah kata apa dalam ayat ini? Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Wa ma du'aul kafirin, dan doa permohonan orang-orang yang kafir pada saat ini, saat kiamat, hanyalah menyebabkan mereka berada dalam kecewa dan duka cita dan kecewa saja. Talal ay daya, sia-sia, tak ada faedah. Ayat ini menceritakan kepada kita bahawa doa orang kafir tidak diperkenankan, dan tak mungkin mereka akan keluar daripada neraka. Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab itulah setengah ulama kata, kalau kita nak kemarau sangat-sangat tempat kita, jangan bawa orang kafir pergi minta hujan sekali. Khilaf lah sini. Ada kata tak ada masalah, tapi ada kata jangan bawa dia. Baik. Sedikit perbincangan. Banyak ayat dah kita dengar baru ni, dalam surah Al-An'am, dalam surah Yunus ayat 22, 23. Apabila orang kafir ni naik bahtera, naik kapal mari ombak besar, gelombang, bom, kapal dia bergoyang, sudah da'awullaha mukhlishina lahuddin, dia berdoa, ya Allah, dia tak panggil dah berhala, tak panggil dewa-dewa, tak panggil dia panggil Allah, Allah. Ikhlas dia doa. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau kamu lepas kami daripada gelombang ini, balik ke darat, kami akan syukur.
Tuhan kata apa? Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Bila aku lepas balik, kafir sambil tabik atau tembus berhala pula dah. Nak kata apa? Itu buat kafir. Orang Islam pun yang mengaku Islam pun ada sebahagiannya. Bahkan lebih teruk daripada hak kafir pun ada sebahagiannya. Orang lain panggil Allah, dia panggil Husain. Apa panggil Husain? Panggil Pak Husain pula dah. Nah. Buat kumpulan mana tu? Kumpulan yang pelampau daripada Puak Syiah ni, dia tak panggil Tuhan, dia panggil Husain. Nak suruh mari Husain, mari lepas dia. Ataupun panggil lah siapa-siapa tok ayah mana. Nah, ni ada setengah orang ajar ni, bila kita kesusahan, pergi panggil wali-wali, kita panggil minta dengan Allah, jangan ada minta lain. Tengok kafir minta dengan Allah. Cuma timbul soalan kepada surah Yunus 22 23 ini, surah Al-An'am 64 63 64. Fa zahir ayat ini menunjukkan bahawa Allah Taala terima doa dia. Allah kata di para ulama tadi, ayat ini tidak menunjukkan bahawa Allah Taala terima doa sebagai satu kemuliaan bagi orang kafir, tidak. Tetapi ayat ini nak merakamkan bahawa mereka tu kafir dan kerah kepala. Jadi kita duk nampak macam Allah terima ya doa dia. Sebab lepas tu balik ke laut, balik ke darat. Ulama tafsir kata innama zalika limusadafati. Kebetulan dia berdoa tu waktu Allah Taala nak lepaskan mereka daripada, kebetulan juga dengan doa orang yang soleh bersama mereka ataupun orang lain, maka dia pun mustajab. Bukan sebenarnya bukan mustajab doa kafir tu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini dia tak kata fastajabna lah. Tengok ni pelajar. Allah tidak sebut bahawa kami terima doa dia, tapi Tuhan kata wanajaina. Kami dah najahum. Tengok dalam ayat, dua ayat ni. Falamma anjahum. Allah Taala selamatkan mereka. Tuhan tak kata istajabna. Kami dah perkenankan doa mereka. Itu kita kena ambil perhatian sini. Dia tak kata kita perkenankan lain anjaitana falamma anjahum. Dalam surah Al-An'am, qul may yunajjikum lain anjana min hadhihi. Maka Allah kata qulillahu yunajjikum. Maka di sini para ulama mengatakan Allah Taala bukan perkenan doa dia, tapi Allah Taala lepaskan dia daripada tenggelam, Itu dia panggil daqiq ataupun halusnya perbincangan ayat. Najah dengan istajabna berbeza. Allah lepaskan dia. Kemana takdir Allah Taala bahawa puak ni tak mati dari laut. Lepas balik, dia pun kafir semula. Allah kata di para ulama, macam mana Tuhan nak terima doa orang kafir kalau orang yang maksiat pun tak terima dah. Dalam hadis Nabi SAW ini riwayat oleh Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Zakara rajul yutilus safar. Orang ni pengembara jauh dia, rambut dia berdebu dabur habis. Duk doa, ya Rabbi, mat'amuhu haram, makannya dia haram. Mashrabuhu haram, minumnya dia benar haram. Ghuziya bil haram, diberi makan benda haram. Fa anna yustajabu lizalik. Macam mana Allah nak perkenankan doa orang makan benda haram? Jadi hadis ini sahih. Walihadza lam yaqulillahu, Allah Taala tak kata falamma stajaba, Allah Taala perkenankan, tapi wa inna ma qala falamma najahum. Bila Allah Taala lepaskan dia daripada kesusahan, dia kafir balik. Ini dipanggil al-farqu daqiq. Perbezaan itu agak ketara. Maka cuma ada lagi perbahasan. Kalau orang kafir dizalimi, kalau dia berdoa, kan ada dalam hadis Allah kata la ansurannaka walau ba'da hin, aku akan tolong walaupun dia kafir. Tapi dalam soalan mustajab doa, tak mustajab doa, ini satu isu yang lain. Jadi kita kata nak mustajab doa tu kena betulkan makan yang kita baik,
minuman kita baik, makanan kita halal, dan kita pula berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sungguh-sungguh, makulah sujud mustajab doa. Jadi orang lain duk doa di tempat-tempat tu, pergi doa atas bukit sana, pergi doa di atas pusu, doa di tepi tempat pemujaan, macam doa dekat kubur wali-wali, macam mustajab. Kita kata macam mustajab, macam buat kapi ni lah. Tapi Tuhan tak kata fal istajabna, najjana, kami lepaskan dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit pencerahan ini mencerahkan maklumat kita dalam perkara-perkara yang kita tadabbur ini, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita berhenti setakat itu dulu. 5 faedah telah selesai. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang bermula ayat 51. Ayat berapa? 51. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.